Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Omar Yusuf bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mannani 'ala ibadihi bi ni'amin la tuhsa. Wassalatu wassalamu ala man usriya bihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa ala alihi wa ashabihi dhawil fadailil lati la tustaqsa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadaratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kita yang telah menjadi rutin bulanan, iaitulah pengajian kitab kita Risalatul Tauhid, kemudiannya kitab Minhajul Abidin. Moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan lagi keyakinan dan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jalan iman dan takwa itulah kita dimasukkan Allah ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengasas ataupun mudir sekolah, iaitu Ustaz Jafri, dan seluruh ahli jawatan kuasanya yang terlibat dalam menjayakan setiap aktiviti dan program di tempat yang mulia ini, yang tak dapat kita nak sebutkan namanya seorang demi seorang, yang amat-amat kita sanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, adik-adik tahfiz, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung muka surat 17, kan? Betul? Kita jawi, oh, tak sama. Bersalahan Tuhan dengan yang baharu pada sifatnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, bersalahan Tuhan dengan yang baharu pada sifatnya itu, iaitu sesungguhnya sifat Allah Ta'ala itu tiada bersamaan dengan sifat yang baharu. Kerana sifat Tuhan itu qadim lagi azali dan melengkapi takluknya, maka sesungguhnya sifat makhluk itu bertakluk pada setengah perkara jua. Seperti sama Tuhan bertakluk ia pada segala yang maujudat, dan sama yang baharu bertakluk ia kepada setengah jua, iaitu pada suara sahaja. Demikianlah pada sifat-sifat yang lain, tiada seperti dengan sifat Tuhan. Baik. Kita sambung lagi ni di sifat yang keempat daripada 20 sifat yang kita belajar. Itulah namanya mukhalafatuhu lil hawadith. Ringkah-ringkah cerita mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith ni maksudnya Allah tak sama dengan makhluk tu. Mudah-mudah faham dia lah.
Ni. Sebelum kita pergi jauh nak bicara tentang sifat mukhalafatul lil hawadis ni, kita nak sama-sama untuk kita perhatikan kenapa, apa pentingnya kita mengaji ilmu tauhid ni, ilmu sifat 20 ni. Dia dalam banyak-banyak ilmu agama yang paling tinggi, paling atas, paling asas, iaitu 3: tauhid, fiqh, tasawuf. Kadang-kadang orang mengambil sambil lewa tentang ilmu tauhid sifat 20 ni, sebab dia tak nampak apa fungsi ataupun tang mana nak guna. Sebab kalau ilmu fiqh kita senang nampak. Ilmu fiqh ni ilmu ibadat. Kita belajar cara ambil uduk, sebab sekejap lagi boleh terus ambil uduk, boleh praktik terus. Kita belajar bab semayang, cara angkat takbir lah, sujud apa semua, sekejap lagi semayang boleh buat terus. Jadi ilmu fiqh tu dia nampak terus kegunaan dia, boleh pakai terus, boleh aplikasi terus. Sebab tu ilmu fiqh lebih banyak orang minat. Dan sebab tu bila buat soal jawab agama pun, kebanyakan soalan yang ditanya mesti berkisar daripada bidang ilmu fiqh. Betul tak? Orang tanya ustaz-ustaz ataupun tok guru ataupun itulah kat TV tu, tanyalah ustaz, selalunya berkisar tentang ilmu fiqh. Ustaz, apa hukum puasa nisfu Syakban? Ustaz, apa hukum ni, apa hukum tu? Hukum-hukum tu semua berkait dalam bidang ilmu fiqh. Jarang orang nak tanya tentang ilmu tauhid. Apatah lagi orang nak tanya tentang ilmu tasawuf. Sebab ilmu tasawuf lagilah dia lebih kepada dalam bentuk nasihat, sentuhan hati. Macam Ustaz Jafri selalu bawa, itu kebanyakannya dia bawa ilmu tasawuf ataupun bicara dalam ilmu hadis. Tapi ilmu tauhid lagilah. Kadang-kadang memang pengajian tu ada di surau masjid, tetapi dia berjalan begitu saja, tanpa nampak kepentingannya. Akhirnya hari ini saya nak tunjukkan kat mana nak gunanya ilmu tauhid ni. Hari ini Allah telah menggoncang akidah umat Islam, khususnya di negara kita Malaysia dan umumnya di seluruh dunia. Apa yang berlaku, kita dapat lihat di mana ada satu orang yang sudah berani mengeluarkan kenyataan nak keluar Islam secara live, buat video viral, mengaku kata nak keluar Islam. Inilah akibat bila tidak mendalami atau memahami ilmu tauhid, ilmu akidah, khususnya sifat 20. Inilah sebabnya, inilah kepentingannya. Sebab dia tak kenal siapa Tuhan dia yang bernama Allah. Dia ingat Islam ni macam saja-saja nak masuk, lepas tu nak keluar pun boleh. Dia ingat Islam ni sebagai satu macam main-main sahaja. Dia tak tahu Allah. Kalau dia kenal Allah, nescaya dia takkan berani nak cakap begitu. Hari ini nak menunjukkan di situ Allah nak memberi satu sign, satu tanda kepada kita bahawa inilah keadaan masyarakat kita pada hari ini di akhir zaman, di mana orang sudah tidak mengenal akan Tuhan dia. Dulu-dulu zaman Piramli, gambar pun hitam putih lagi. Betul tak? Zaman tu zaman apa nama? Pop Yeye. Zaman Kugiran, seluar ni kembang bawah, naik Vespa, nak ingat dulu. Zaman dululah kan. Nak cerita lara-lara zaman dulu pun tak pernah lagi kita dengar orang nak keluar Islam secara terbuka. Kalau tertutup mungkin ada, kan? Tapi secara terbuka tak ada, sebab orang tak berani nak cakap gitu. Tak payah kata apa nama Pok Yeye tadi, mak rempit, nakal-nakal mak rempit pun malam minggu racing motor pun tak berani nak cakap keluar Islam. Jahat-jahat dia pun, orang minum arak pun tak kata nak keluar Islam. Tak berani. Dia kata bab lain boleh bergurau, tapi bab ni jangan. Ini memang teruk dah ni. Kalau sampai tahap ni teruk dah. Zaman lah ni kita nak tunjuk. Allah nak tunjuk pada kita ni. Walaupun orang tu kan tak kenal. Sajat lah. Sajat tu bukanlah jahat sangat. Bukan mana dia bukan gangster. Dia bukan pukul orang. Dia cuma terlibat dalam ni lah, apa nama, kepondanan dia tu, kan? Tapi mana kata bukanlah dia kacau orang, pukul orang ke merompak ke mencuri. Tak. Tapi bila dia kata dia nak keluar Islam tu, jahat tak jahat?
Nampak? Situ bahaya ni. Nak tunjuk hari ni masyarakat tu tak semestinya yang kelakuannya nampak zahirnya jahat. Kan? Kadang-kadang hatinya faham, kenal Allah, dia lebih baik. Lepas tu hari ni kita tengok dulu kecoh dah. Nak perempuan bertudung peluk K-pop. Nampak? Terkejut. Padahal zahirnya pakai tudung dah, tapi hatinya mencintai kapi tu, K-pop. Kan? Habis. Sebab apa jadi begitu? Sebab Islamnya duduk pada luaran sahaja, tapi dia sendiri tidak memahami apa tu Islam. Baik orang dulu lagi, walaupun zaman dulu pakai baju kebaya ketat, tudung pun tak pakai lagi, rambut jambul terkeluar. Ada dulu. Kan? Apa nama, nakal-nakal dulu pun, teruk-teruk dulu pun, tapi dalam hati dia ada kenal Allah. Maka bila orang ni ada kenal Allah, dia paling tidak pun, kalau tak banyak, dia ada satu sifat yang namanya takut pada Allah. Itu yang dalam bahasa Arab sebut takwa. Sekurang-kurang ada rasa takut. Bila ada takut, walau macam mana jahat dia jadi pun, dia akan patah balik ataupun dia rasa bersalah atas dosa dia buat. Tapi hari ni punya masyarakat, takut tu tak ada. Takut tu tak ada pada Allah. Bila tak ada takut, buat jahat pun tak rasa bersalah. Kan? Dulu dia juga pernah keluar kenyataan. Dia kata, kalau saya betul salah pergi umrah dalam keadaan berpakaian wanita, tak kena panah peti pun, tak jadi apa pun. Ni sebab apa boleh cakap gitu? Sebab tak ada takut. Kan? Orang dulu-dulu, budak-budak nakal dulu, nak mencuri tak? Nak merompak apa semua, nak mencuri lah. Berkawan dia kata, no, ada masjid tau, jom kita ambil duit masjid. Cai, kawan dia kata, jangan, duit masjid jangan, tak baik, dosa, dia kata. Wah, tapi dia nampak ada seorang tu, pakcik tu jalan, duit dia tak buat, dia kata. Nak ceritanya jahat juga ni tu. Tapi bila sebut agama, sebut masjid, sorry, yang ni dia angkat tangan, surrender. Dia kata, ni tak boleh, bab ni jangan, ni agama. Maknanya orang kenal lagi apa tu agama. Walaupun tak alim, walaupun bukannya warak, tapi kenal, pandai beza mana yang disebut sebagai agama, yang mana yang bukan agama. Bab agama jaga sungguh. Lah ni mana dia jaga? Dalam masjid dia mencuri. Bukan time orang tak ada, time orang ada lagi dia mencuri. Sikit tak ada rasa takut. Kan? Dia menyamar jadi muslimat. Kan? Dia pakai tudung, pakai telekung, misai tebal ni, pakai telekung. Lepas tu dia semayang sebelah muslimat. Dia buat suara kepit lah. Kalau buat suara garau, dia kantoi lah, kepit, Allahu Akbar. Nah, kawan sebelah mana perasan, ingatkan muslimat sungguh. Kan? Kawan sebelah berkata, sedapnya suara, sedap apa laki. Kan? Lama-lama sujud, imam sujud, makmum semua sujud. Allah, dia kawan dia pesan lah, ingat pesan ni, kalau letak handbag jangan letak belakang, nanti hilang. Dah tu, lepas tu buh depan, dia kata. Depan tak apa kita nampak. Apa dia buh depan? Dia buh depan. Akhirnya sujud, Allahu Akbar. Bangkit daripada sujud, Allah, tak ada. Tak ada. Kawan sebelah yang akan telekong tu buat lari dah. Dalam semayang tu curi, tak ada rasa takut apa. Kan? Jahat-jahat kita pun akan kita, semayang ni, jaga ni orang semayang ni. Kan? Lepas tu ada ke orang jahat, kita ni biar jahat pun, tapi bab agama jangan langgar. Tu penjahat yang soleh nama dia. Dia ada ke? Sebab apa? Sebab dalam hati dia ada, walau tak banyak pun, ada sedikit perasaan takut kepada Allah. Sebab apa dia takut? Sebab dia kenal juga Allah, walaupun tak kenal sangat, tak alim sangat, tapi kenal. Lah ni punya zaman, kenal apa pun tak kenal. Ditambah pula lagi dengan isu kalimah Allah yang diberi izin kepada oleh Mahkamah Tinggi kepada Kristian dalam kitab Bible. Agak-agak dalam manusia tak kenal Allah, lepas tu nak tengok pula ada Allah dalam Bible, ada Allah dalam Quran. Macam mana dia nak beza? Macam mana dia nak beza? Ni tu kita cakap, ni lah baru nampak duk tang mana pentingnya ilmu sifat 20. Ada apalah tak kenal Allah Ustaz? Dia kata, dah nama Allah dah, kalau boleh sebut nama Allah, semua orang boleh sebut nama Allah, Kristian pun sebut nama Allah. Tapi Allah yang kita kenal bukan hanya dengan sebutan,
bukan hanya dengan kalimah, tapi kenal dengan segala sifat-sifatnya. Maka sebab tu wajib atas kita menuntut ilmu sifat 20 ataupun ilmu tauhid ini. Dan hari ni orang buat lebih kurang, kan? Lagi-lagi pula ni keturunan kita, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, anak-anak kita, cucu kita, cicit kita ni, ni Ramadan raya, nak dengan kata mungkin kerajaan nak bagi boleh rentah negeri, katalah kalau kata boleh, kan, pakat habislah anak-anak kita balik, cucu-cucu semua balik ke kampung, balik rumah kita, rumah Tok Wan, rumah Tok. Kita tanya seorang-seorang anak kita katalah contoh ada 8 orang. Tanya daripada yang sulung sampai yang bongsu. Abang, Along, Angah, sini. Ayah nak tanya. Cuba kamu sebut tengok sifat 20 daripada 1 sampai 20. Kalau anak-anak kita boleh sebut, alhamdulillah. Insya-Allah anak kita terjaga agamanya di masa hadapan. Tapi kalau dia tak boleh sebut, fikir-fikirkanlah bagaimana agaknya keadaan nasib generasi akan datang. Nah, silat-silat tak payah kata dia, anak dia pun tak lepas. Jadi macam mana? Ni keadaan yang sangat runcing dan genting. Islam, saya sebut dah dulu, Islam agama di dalam negara kita ni, dia macam kayu yang dek makan anai-anai. Daripada zahir luar nampak tenang, nampak elok je kayu tu. Rupanya belah dalam sudah berlubang habis, tunggu masa untuk roboh. Gitulah agama kita dalam tanah air kita sekarang ni. Nampak luaran macam biasa je, tapi dalamannya sudah habis, melopong. Sebab apa? Sebab fi akhiri zaman la yabqa minal Islam illa ismuh, kata Nabi. Pada akhir zaman tidak ada yang tinggal daripada umat aku akhir zaman itu melainkan namanya sahaja Islam, dalamnya tak ada dah Islam. Nak ada Islam macam mana? Dia tak kenal Tuhan. Kita bercita-cita nak masuk syurga, betul tak? Dia tak nak ni, nak masuk syurga tak? Kita nak masuk syurga. Gila, mak rempit kata nak masuk syurga, kan? Kita semua nak masuk syurga. Tapi kalau tak kenal pemilik syurga, macam mana nak masuk? Kita tak kenal tuan rumah, lepas tu nak masuk dalam rumah dia, mana boleh masuk? Tuan rumah tak kenal. Dia datang rumah Pak Abu, Assalamualaikum, Ali, dipanggil Ali. Abu kat dalam tu ada, tak jawab lah sebab dia bukan panggil Abu, dia panggil Ali. Tapi Abu lama-lama serabut kat kepala, tak berhenti-henti bagi salam kat 44 kali. Lah kali dia keluar, cari siapa ni? Ali mana? Ali bukan rumah ni. Tokmu, dia jawab. Aku Abu, rumah ni Abu, bukan Ali. Bukan Ali? Mu bukan Ali? Bukan Ali, aku Abu. Dah, macam mana nak masuk? Kenal pun tak? Tak boleh masuk dalam rumah kalau tuan rumah kita tak kenal. Dan macam mana nak masuk dalam syurga Allah kalau Allah kita tak kenal? Sebab tu sudah tiba masanya untuk kita keraskan perkara ni, sebab kegoncangan ni dah semakin dahsyat, semakin kuat, kan? Tak tahulah kalau ayah ibu nampak tak nampak, saya nampak digoncangnya macam air ni, kita goncang kuat-kuat, lama-lama air dalam ni keluar tak? Keluar melimpah-melimpah. Yang tinggal berapa banyak? Sikit aja bawah tu. Begitulah kegoncangan agama yang sedang berlaku sekarang dan akan datang. Allah akan tapis-tapis, digoncang. Yang mana tak kuat imannya, keyakinan tak ada, terkeluar. Tak jaya tengok kan? Ni baru seorang dah berani nak kata dah keluar Islam. Bani jadi berlambat-lambat, jadi payah sikit Islam ni, tak ikut cita rasa dia nak pakai seksi tak boleh, malah aku hidup dalam Islam, keluar lah. Bermain-main je bah ni, kan? Dahsyat. Sebab apa? Kefahaman tak ada. Nak faham bab tauhid macam mana, duk sibuk kalut dengan dunia saja. Bukan salah ke dunia tu, tapi ni kenapa tinggal? Sebab tu orang dulu-dulu, kan, ulama zaman dulu-dulu rasak sungguh-sungguh masyarakat dengan 3 ilmu serangkai. Ilmu 3 serangkai ni: tauhid, fiqh, tasawuf. Bubuh sungguh-sungguh nenek moyang kita dulu-dulu. Saya tak sempat jumpa tok saya sebab lahir-lahir tok saya meninggal dah. Tapi mak lang saya bagi tahu, ni tok kamu punya kitab dia mengaji dulu. Dengan tok syekh dia.
Syekh Sidi apa tak nama lupa dah. Ada tok guru dia seorang Syekh Tarikat Ahmadiyah Al-Idrisiyah dari Negeri Sembilan. Kan? Tunjuk kitab-kitab lama, kitab-kitab dulu. Maknanya orang dulu-dulu macam-macam lagu-lagu macam tu pun zaman dulu kan tudung pun tak pakai lagi, tapi kurang-kurang ilmunya dia mula belajar. Mula dia kenal Allah, dia ada rasa takut, walaupun belum berubah secara total. Hari ni walaupun sudah bertudung, tudung tu kerana apa? Kadang-kadang tak jelas. Akhirnya jadi fashion. Jadi trend. Tak payah kata yang tudung, minta maaf cakap, bukan kita kata orang. Tapi contoh, bernikab wadah, berpurdah wadah, tapi pi tayang pula depan kamera. Dah apa tujuan? Betul tak? Apa tujuan maqasid dia? Maqasid berpurdah tadi, bernikab tadi sebab malu, nak tutup wajah, rasa segan. Dia pun tutup wajah dia. Dah dia tutup, tiba pi tayang. Bahagian mata tu melentik dik kat profile picture Facebook. Ada. Tu yang saya buka Facebook nak carilah kuliah apa, tak jumpa. Sebab jumpa dia. Kacau sungguh kan. Ada kata makna nak ceritanya habis dah. Jadi orang buat ni kerana apa? Silakan nak buat, mak pakai tudung labuh ke apa kan, orang lelaki sama nak pakai jubah, nak pakai serban, silakan. Itu perkara yang sangat terpuji dan baik, tapi betulkan niatmu. Kalau niatmu kerana Allah, maka apa yang kamu buat tinggi nilainya di sisi Allah, makamnya tinggi, keberkatannya tinggi, pahalanya tinggi. Tapi ubah silap sikit je, niatnya kerana makhluk, tak ada apa, jatuh bawah sekali. Paling hina, paling lekeh, tak ada apa nilai di hadapan Allah, di sisi Allah. Jadi teruskan beramal, tapi betulkan niat. Pastikan niat kita betul kerana Allah, bukan kerana yang lain. Buat bagi elok. Lepas tu kita ni faham siapa Tuhan kita. Kita belajar dan kita kenal, insya-Allah. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata Syekh pengarang kitab, bersalahan Tuhan. Bersalahan di sini maknanya bercanggah, berbeza. Berbeza Tuhan dengan yang baharu. Tuhan siapa dia? Allah lah. Yang baharu tu artinya makhluk. Kita ulang berkali-kali supaya terus ingat dalam kepala. Yang maksud baharu ialah berubah-ubah. Saya ulang makna baharu ialah berubah-ubah. Berubah-ubah tu apa dia? Itulah sifat makhluk. Kerana setiap makhluk sifatnya berubah-ubah. Tak percaya, buktikan pada saya mana makhluk yang tidak pernah berubah. Sentiasa berubah. Dari baik ke jahat, dari jahat ke baik, daripada muda ke tua, daripada tua ke mati. Berubah. Mana dia tak berubah? Daripada kaya ke miskin, miskin ke kaya, daripada pandai ke bodoh, dari bodoh ke pandai. Ada je berubah. Sebab tu orang yang bodoh jangan risau. Kalau dia usaha jalannya betul, insya-Allah dia akan berubah jadi pandai. Dan orang yang pandai jangan bongkak, sebab satu hari nanti kamu akan kembali jadi bodoh. Betul tak? Pandai jadi bodoh, mati kamu bodoh. Profesor 8 kali PhD sampai botak tengah kepala. Kuatnya dia mengaji. Wak saya ni PhD, memang hebat gila lah. Buku teks tu memang dan masuk dalam perut dah. Apa semua dalam buku-buku ni semua dalam kepala dia. Cakap orang putih menyembur-nyembur mulut cakap. Memang orang cerdik, pandai sungguh. Tiba-tiba mati profesor. Tanya dia soalan. Tak payah, jangan tanya payah-payah. Tanya, Prof, 1 tambah 1 berapa? Profesor dia jawab, gini muka. Senyap dia. Prof, saya tanya Prof ni. Nyak dia. Tak dia jawab. Padahal bukan payah. 1 tambah 1. Dah kecil dia jawab. Tanya Prof, tak dia jawab. Sebab apa? Sudah Allah ambil balik ilmunya. Bukan sahaja ilmu, penglihatannya Allah ambil, pendengarannya Allah ambil, bercakapannya Allah ambil, semua. Sebab apa Allah ambil? Sebab milik Allah, bukan milik kita. Pinjam saja. Itu. Itulah maksud baharu, berubah-ubah, yakni kita makhluk. Jadi kata Syekh, bersalahan Tuhan dengan yang baharu artinya bercanggah Allah dengan makhluk.
Maksud bercanggah artinya tidak sama. Tidak sama Allah dengan makhluk. Tidak sama macam mana? Tidak sama serba-serbi. Sebelum ni kita dah belajar tidak sama dari sudut zat dirinya. Ni kita nak sambung pada sifatnya. Sifatnya tak sama. Sifat Allah dengan sifat makhluk tak sama. Cuma sebelum kita pergi jauh nak faham dulu sifat tu apa. Apa makna sifat? Sifat ni sesuatu yang duduk pada zat itu dipanggil sifat. Sifat ialah sesuatu yang duduk kepada zat. Contoh, hijau itu sifat, dia duduk pada zat kain. Yang kain ni zat, sifatnya hijau. Jadi hijau tu duduk pada zat kain. Hijau tu tak boleh berdiri sendiri, tak boleh. Dia tak boleh tinggalkan kain ni. Dia pun saya pun bawa tarik keluar hijau. Dan kain jadi apa? Tak boleh. Dia memang melekat situ sampai bila-bila. Dia cuma boleh berubah saja. Mungkin daripada hijau pekat jadi hijau pudar. Berubah keadaan. Tapi dia tetap lekat pada zat. Itu namanya sifat. Itu secara umumnya dulu. Kemudian yang dimaksudkan sini dia kata pada sifatnya ni domain. Balik pada siapa? Nya ni maksudnya Allah, sifat Allah. Jadi sifat Allah tu apa dia? Sifat Allah itu sifat ma'ani. Ada 7 semua sekali. Kita belum sampai lagi kat situ, tapi saya jelaskan dulu. Iaitu sifat kudrat, berkuasa, iradat, berkehendak, kudrat, iradat, ilmu, mengetahui, lepas tu hayat, hidup, lepas tu sama, mendengar, basar, melihat, kalam, berkata-kata. Ini 7 sifat Allah. Yang dimaksudkan sifatnya pada ayat dalam kitab ni, dobit kat situ, sifat itu maksudnya sifat ma'ani yang 7 tadi. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu. Maksudnya kalau kita nak buka dia, bersalahan atau tidak samanya Allah dengan makhluk itu pada kudratnya tak sama, iradatnya tak sama, ilmunya tak sama, hayatnya tak sama, sama tak sama, basar tak sama, kalam tak sama. Macam mana tu? Okey, kita ambil contoh satu. Kudrat. Kudrat ni maksudnya kuasa. Kalau dinisbahkan pada makhluk, kita memang tak sebut kuasa. Maksud kita tenaga lah, kemampuan. Kuasa ni maknanya kemampuan. Kemampuan Allah dengan kemampuan kita tak sama. Kemampuan Allah boleh buat apa saja. Kemampuan kita mana boleh buat apa saja. Tak payah kata boleh buat apa saja, apa benda pun tak boleh buat sebenarnya. Hakikat sebenar. Dah tu kita boleh menulis, boleh duduk, boleh bangun. Nampak macam perbuatan kita, tapi hakikat Allah punya perbuatan. Bukan kita. Kalau Allah tak izin, la tataharraku dzarratun illa bi iznillah. Tidak akan berganjak walau sebesar zarah. Zarah ni benda paling halus. Illa melainkan bi iznillah, dengan izin Allah. Zarah benda halus kecil pun nak bergerak mesti dengan izin Allah. Dah tu zarah dah kalau kita. Kan? Makhluk yang besar ni lagi-lagilah semuanya dengan izin Allah. Nak angkat tangan gini dengan izin Allah. Kan? Saya kata nak angkat tangan, angkat jari dengan izin Allah. Tak percaya lagi, tengok tu. Dia hospital tu. Sini hospital mana dekat? Parit Buntak. Ini sebut Buntak. Saya orang Selangor. Parit Buntar. Kan? Hospital Parit Buntak. Pergi tengok. Jangan tengok wad biasa. Pergi masuk wad ICU. ICU. Saya tengok awak kan, lagi masuk wad gitu. Tengok ni main tong gas oksigen dengan apa nama tong gas, apa nama scuba semua ada. Macam nak pergi menyelam kan, apa semua macam-macam. Duk main meter equalizer gede-gede naik kan. Masuk wire ni macam robot ni, tengok masuk wire lah apa semua kan. Sial lah dia, tak apalah nasib dia. Nah, lepas tu doktor kata, Haji, angkat tangan Haji. Doktor suruh angkat tangan. Dia, boleh angkat.
Bukan kita gelakkan dia, bukan kita pelekehkan dia sebenarnya. Tapi nak ajar, nak ceritanya, tangan kamu Allah punya. Allah izin boleh angkat, baru boleh angkat. Allah tak izin, walaupun tangan tu duduk dengan kamu sejak cik sampailah tua, takkan boleh angkat kalau Allah tak izin. Pegang situ, kemar-kemar. Bila pegang ni, ini yang saya kata ni mengenal Allah. Bila dia kenal, dia pandang tangan, kaki dia, anggota badan, alhamdulillah, ngasih Allah. Betul tak? Malam ni kita tidur, kan? Biasa tidur baca apa? Kan? Biasanya tak baca. Tak apalah, baca doa tidur. Kan? Allahumma bismika ahya wa amut. Kan? Kita pun tidur. Tapi kita doa tu je, dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Pendek doa. Kan? Tapi esok pagi bangun, kita bangun-bangun buka mata, melihat tak? Melihat. Telinga dengar tak? Dengar. Kan? Apa nama bini panggil bang, dengar. Mulut boleh cakap tak? Ya, apa dia? Subuh ni, kat 7.30 ni. Bini kata, dengar dah. Dia dengar, dia boleh cakap, boleh melihat. Dah boleh bangun nak berdiri? Boleh berdiri. Dah tangan, boleh pegang. Pilih air, boleh. Saya nak tanya, dah malam tu dia tidur, ada tak dia minta ke Allah, ya Allah, esok pagi izinkan aku boleh melihat, boleh mendengar, boleh bercakap, boleh berjalan, boleh berlari, boleh melompat, boleh memegang, boleh macam-macam boleh. Kalau dia doa setiap satu tu sampai pagi tak tidur lagi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah dalam surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallah, dan jika kamu menghitung, kalau kamu kira nikmat yang aku beri pada kamu, la tuhsuha, kata Allah, takkan boleh kira. Makna banyaknya nikmat Allah bagi. Kan? Tiba-tiba kita bangun macam-macam kita dapat, padahal tak minta. Itulah maksud Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, pemurah dan penyayang. Bapa tak murah, mu tak minta dia bagi. Kalau mu minta, ud'uni astajib lakum, berdoalah pada aku, nescaya aku nak perkenan. Allah, tak nampak ke baiknya Allah, ihsannya Allah? Kita tak minta dia bagi. Kalau kita tunggu minta baru nak bagi. Betul tak? Saya ada sekali tu kena tahan dengan polis. Sebab terlupa pakai seat belt, tali pinggang keledar. Tak perasan lah dia buat roadblock, kona-kona dia. Dia kata mari. Berhenti tepi. Kan? Nak ke mana cik? Ni dia tanya macam biasalah. Lepas tu minta IC. Dia minta IC, kita bagi IC. Lesen, bagi lesen. Dia pun dia tulis. Dia pun tanya, tak nak rayu ke? Dia tanya. Saya saman, dia kata. Kan? Makna nak cerita ni, dia nak suruh saya minta, baru bagi. Manusia gitu kan, minta baru bagi. Kan? Kalau betul dia ihsan, dia bagilah. Cik, ni kali jangan tak pakai ni tali pinggang keledar ni, ihsan. Tapi manusia tak apalah, tak salah lah, sebab dia undang-undang, tak apalah. Tapi tengok Allah Ta'ala. Kita tengok Allah Ta'ala, macam mana hubungan kita dengan Tuhan. Macam ni lah. Kita pun, sifat dia pun tak berapa kenal, tapi dia tetap bagi kita bangun tiap-tiap pagi. Tetap dia bagi kita melihat. Tetap dia bagi kita mendengar. Tetap dia bagi macam-macam nikmat kat kita. Macam-macam dah kita rasa. Nak ada anak, ada anak. Nak ada cucu, ada cucu. Allah bagi belaka. Nak rumah, Allah bagi rumah. Nak kenderaan, Allah bagi kenderaan. Kan? Nak isteri, Allah bagi isteri. Nak suami, Allah bagi suami. Nak isteri satu lagi, belum bagi lagi. Contohlah. Aduh, masuk juga ni kata. Kan? Nak ceritanya, tu. Maknanya Allah bagi belaka. Tiba-tiba Allah minta sikit kat kita, takkan kita nak berkira. Tu. Wa mimma razaqnahum yunfikun.
serta membelanjakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan pada mereka. Mana tabung tak lalu lagi ke? Oh, lalu dah belakang dah. Ada. Contoh. Kan? Nak ceritanya ni. Allah. Bukanlah kira derma tu, tak kisahlah. Tapi nak ceritanya pandang hebatnya Allah. Nak bagi kita nikmat dan sebagainya, kan? Lepas tu itu yang ambil masa sejenak. Tafakkurus sa'ah khairun min ibadati sab'ina sanah, kata Nabi. Berfikir satu saat itu lebih baik daripada beribadat selama 70 tahun. Kan? Berlama-lama ibadat 70 tahun, tapi Nabi kata kamu fikir saat lebih baik lagi. Dalam kitab Jawharul Mahbub ada sebut. Maknanya ambil masa, belah-belah siang kita kalut banyak kerja lah, kita buat belah malam, ataupun bangkit tahajud, kan? Bangkit tahajud ke, ataupun kalau tak dan tahajud tu, nak sebab selalu terkejut bukan tahajud, kan? Kita buat apa isyak apa, habis sembahyang isyak jangan terus balik, ataupun nak balik boleh tak buat kat rumah ke, ataupun di tempat yang sunyi, duduk sejenak menung. Nak menung dalam-dalam diri kita. Apa dah dosa kita buat dulu-dulu sejak zaman muda sampai sekarang. Agak-agak Allah dah ampun belum? Lepas tu dengan suara yang rendah dan mengharap sepenuh hati, membayangkan hadirnya Allah dekat dengan kita. Fa inni qarib, Allah kata, sesungguhnya aku dekat dengan kamu. Nah, kemudian kata dengan perlahan, ya Allah, aku minta maaf. Aku silap, aku banyak salah. Aku tahu aku bukan insan yang baik, bukan hamba yang baik. Tapi aku juga tak nak jadi hamba yang jahat. Jangan tinggalkan aku, jangan palingkan aku. Selamatkan aku, ya Allah. Dunia ni penuh cabaran. Kadang-kadang aku tewas dengan ujiannya. Nah, selamatkan aku. Doa sungguh-sungguh. Buat macam ni tiap-tiap malam, tiap-tiap hari. Lama-lama insya-Allah dia terkesan di hati. Hati kita akan semakin baik, semakin baik. Dan mana tahu dalam kita duduk buat begitu, waktu itulah Allah ambil nyawa kita. Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita betul-betul telah merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Moga-moga jadilah kita hamba yang sebenar-benar baik. Itu sebab tu dia begini. Kalau kita tak apalah, nak jadi alim, alimah susah. Nak kena mengaji dalam-dalam banyak kitab berjilid-jilid nak mengaji. Kadang-kadang masa pun tak dan. Nak jadi warak kadang-kadang ialah banyak mana amalan kita dan buat nak warak. Tak apa, tak boleh jadi orang alim, tak boleh jadi orang warak. Paling tidak yang ketiga, jadi orang yang soleh dan solehah. Apa maksud soleh, solehah? Orang itu baik, itu saja. Walaupun dia mungkin tak alim, dia tak pandai. Nak ayat Quran dia tak hafal, hadis lagi tak hafal. Nak ibadat banyak-banyak tak, dan dia boleh buat sikit-sikit aja. Tapi dia jaga dirinya dengan Tuhan. Jaga dirinya, selalu merendahkan diri pada Allah. Itu lebih baik daripada setengah orang yang alim, yang ilmunya banyak tapi sombong dengan ilmunya, ataupun orang yang warak, ibadatnya banyak tapi sombong dengan ibadatnya yang banyak, sampai membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, kan? Hari ni hang tak puasa, dia tanya, contohlah. Dah hari ni tak, teruk ni. Apa nak jadi? Nama duduk pondok tapi tak puasa. Contohlah, contoh. Nampak? Sebab apa? Nak nampak diri kita lebih baik daripada orang lain. Jangan macam tu. Yalah, siapa nak beramal, silakan beramal. Tapi yang paling elok sebenarnya hati. Bukan luaran, hatinya. Sebab tu kita dengar kisah seorang pelacur boleh masuk syurga dengan sebab bagi anjing minum air. Tapi bukan semata-mata anjing tu. Selagi dia faham cari anjing bagi minum air, masuk syurga dah. Semayang pun tak apa, tak payah dah, dia kata. Kan? Tu. Baik. Jadi itu maksudnya. Jadi mana sama kudrat Allah, kemampuan Allah dengan kemampuan kita? Mana sama? Lagi depan kudrat apa? Iradat, kehendak. Kehendak Allah dengan kehendak kita tak sama. Nanti kita akan belajar lebih khusus dalam bab tu. Kehendak Allah menjadikan atau menentukan segala-galanya. Kehendak kita boleh nak-nak je lah, dipanggil nafsu, tapi tentu tak boleh. Kalau kita boleh tentukan apa yang kita nak anak tak? Siapa nak anak dia bodoh? Siapa nak anak dia hodoh? Tak ada siapa nak. Dalam orang asli dalam hutan pun nak anak dia lawa macam James Bond. Mana hidung mancung apa semua. Semua orang nak anak mata bulat, hidung tajam ke depan, dagu belekuk,
nak lesung pipik sampai kening. Nak ceritanya nak muka lawa lah, muka putih, muka lawa, handsome, yang perempuan cantik, semua nak macam tu. Tapi keluar ada tak macam yang kita nak? Keluar capang. Contoh. Kenapa? Ikut Allah. Dan Allah nak uji, adakah kamu bersyukur dengan ketentuanku? Itu je. Allah nak uji situ je. Lepas tu ada Allah uji anak cacat, kan, sindrom dan sebagainya. Tu Allah nak uji je. Pada Allah boleh tak buat dia perfect? Boleh, bukan mudah bagi Allah. Bukan Allah tersilap buat. Yang tersilap kita. Kan, Allah tak pernah tersilap, tapi Allah sengaja buat. Sebab Allah nak tengok kamu sabar tak sabar, kamu syukur tak syukur, kamu nak dia ke kamu nak aku, kamu pandang dia atau pandang aku. Kalau kita pandang Allah, tengok anak Allah, terima kasih Allah bagi aku anak, walaupun mungkin dia tak sempurna anggota, tapi sekurang-kurangnya aku dapat merasai nikmat beranak. Daripada orang lain, anak pun tak ada. Tak payah kata nak cacat tak cacat, anak pun tak ada. Tu. Lepas tu benda ni, semuanya perlu kepada pemahaman ni, mengenal Tuhan. Bila kenal Tuhan, semuanya jadi elok. Itu yang jadi nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Apa jua keadaan yang menimpa dia, macam mana berat pun dia tenang. Sebab apa? Sebab dia kenal siapa yang memberatkan dia, yakni Tuhan dia, Allah. Dan sikit pun dia tak runsing. Sebab yang bagi dia ujian itu yang dia kasih, yang dia sayang. Macam saya buat contoh dululah. Kita balik-balik kampung ni, balik-balik rumah, kan, bawa balik pada masjid ke mana, buka-buka pintu, Assalamualaikum, buka pintu, tiba-tiba boom, bola naik atas kepala, tung, nampak kan, pecah spek mata, benjol ke depan gini, kat 4 inci benjol kan, sakit orang berdenyut-denyut ni. Kita pun nak marah, siapa dia sepak bola ni? Tiba-tiba keluar cucu kita yang paling kecil sekali, Tati Cak Wan, dia kata. Pandai tak jadi buat suara budak? Kemeluat dengar. Dia kata Tok Wan. Kita nak marah kan, kita tampar dia. Bengang lah dia. Bodoh lah kita tampar baby. Dia kata, alah cucu Tok Wan. Dia pun angkat. Macam dia peluk lah. Lah, kalau cucu Tok Wan yang sepak tak, yang kata bola, baling batu tak apa. Baling batu pun tak apa. Sebab apa? Sebab yang sepak tu yang dia sayang sangat. Begitu juga kalau kita makrifah Allah, kenal Allah, sayang Allah, kasih Allah, Allah turun ujian berat mana pun, sikit pun kita tak heran. Sebab kita pandang yang bagi tu Allah, yang kita sayang, yang kita kasih. Silap-silap macam wali-wali, dia kata lah, kalau Allah yang bagi, tak payah kata Covid, lebih pada Covid pun aku tak heran, aku tak kisah. Bukanlah minta penyakit, tapi memandang rahmatnya Allah. Kadang-kadang Covid ni ada tak rahmat? Memang ada rahmat dalam dia. Berapa tak rahmat? Berapa kali tukar kerajaan, kelab, pub, disco tak boleh tutup, datang Covid tutup semua, satu dunia tutup. Allah nak tunjuk, dengan kuasa aku hantar tentera yang tak boleh nampak dengan mata kepala, tapi boleh melenyapkan benda-benda yang mudarat. Mudarat dari segi akhlak. Itu. Dia begitulah. Jadi maknanya tu kehendak. Lagi apa? Ilmu. Mana sama ilmu Allah dengan ilmu kita? Sifat ilmu tu mana sama? Kita pandai macam mana pun, tak semua benda kita tahu. Saya pandai boleh baca kitab bab agama. Memang bab agama, bab motor erti. Mana erti? Bab kereta lagi tak erti. Pernah sekali saya bawa kereta, sampai tayar tu dah keluar dawai, dia bunyi klepek. Kita bawa lagi, tak kisah klepek. Siapa bunyi klepek ni? Kita salahkan kereta orang lain, padahal kereta kita. Sampai ada orang ketuk tingkat, no, tayar pecah, dia kata. Loh, pecah dah. Nampak tak kertinya dah? Yang kerti ni lah boleh baca. Itu kan mana ilmu kita sikit sangat. Bukan pandai, tak pandai. Kalau pandai buat kuih raya ni, nak kat-kat dengan mesti ada buat kuih raya. Pandai buat kuih raya tapi tak pandai buat baju raya. Pandai buat baju raya, tak pandai buat kuih raya. Kalau pandai buat dua-dua pun, tapi tak pandai beraya. Ada mana tahu kan? Dan dia sibuk buat jahit baju orang sampai raya pun tidak, baju dia pun tak ada. Tu.
Makna nak ceritanya tak banding dengan ilmu Allah. Allah tahu belaka semua. Lepas tu hayat, hidup yang keempat. Hidup Allah dengan hidupnya kita. Walaupun sebut perkataan hidup nampak macam sama, mana sama? Hidup Allah bukan dihidupkan. Hidup kita sebab dihidupkan. Kenapa kita hidup? Sebab Allah hidupkan kita. Kadang-kadang Allah tak hidupkan kita, tak hidup kita. Maknanya pergantungan hidup kita kepada Allah. Allah tak gantung dengan siapa-siapa. Hidup dia bukan siapa-siapa hidupkan dia. Mana sama hidup. Kan? Hayat, tempat. Yang kelima, sama, mendengar. Basar, melihat. Yang last kali 7, kalam, berkata-kata. Tiga-tiga ni tak sama. Mendengar tak sama, melihat tak sama, berkata-kata tak sama. Walaupun sebut mendengar agak, kita pun mendengar. Tapi mendengar Allah dengan mendengar kita, mana sama? Kita dengar atas jalan nama gelombang. Orang belajar sains kan, ada hertz, frekuensi. Ada gelombang, baru dengar. Ada bunyi, baru dengar. Gelombang tak ada, bunyi tak ada, mana boleh dengar? Siapa sini dengar semut cakap? Cuba bangun. Kalau ada tak lama lah tu. Nak mana dengar semua cakap? Mana? Kalau ada gaklah, wali-wali kan ada kelebihan karamah. Tapi manusia biasa ghalim ni mana dengar semua cakap? Tak kata semut ni tiang. Tiang ni makhluk. Mungkin boleh jadi dia tengah zikir pada Allah. Mana kita dengar? Tiang, mic ni apa semua. Kata guru kami, kita kan ada banyak baju kan, dekat dalam rak tu, dalam almari tu. Tu orang perempuan ni kadang-kadang baju banyak sampai ni melendut besi tu. Kan? Tapi bila nak pergi makan kenduri dia cekap pinggang. Abang, tak ada baju lah nak pakai. Tak ada baju besi sampai melendut gitu. Mengujur baju tu tak cakap. Aku ni apa dia kata. Banyak kan baju dia kata tak ada baju. Bukan tak ada baju, tak ada baju yang dia minat sebenarnya. Dia nak suruh tambah lagi lah tu. Tapi nak ceritanya baju kita banyak bersusun. Kata Tok Guru Siddiq Noh, bila kita nak pergi buat ibadat, nak pergi semayang ke, macam kita orang lelaki kan dia banyak jubah baju Melayu, kita nak pergi semayang ataupun kita nak pergi dengar kuliah, baju-baju ni dia bercakap kan. Dia kata pilih saya nak ikut pergi buat ibadat pada Tuhan, saya nak. Lepas tu siapa yang kena pilih, dia sonok je kata. Yang lain Allah, kenapa tak pilih saya? Tapi kita tak dengar. Kalau kita dengar tak jadi pergi kuliah. Dah buka-buka almari, pilih saya, siapa ni? Nak ceritanya sebab makhluk semua kenal Allah, cuma manusia dan jin sahaja. Sama ada yang kenal, ada yang tak kenal. Buat tak tahu je dengan Tuhan kan. Tu sama, basar, melihat. Melihat kita perlu pada cahaya. Bertutup semua lampu, blackout terus, mana nampak? Dengar suara saya je lah. Ustaz tak nampak dah sebab blackout kan. Lepas tu ahli jawatan kuasa pun buka balik lampu, saya pula tak nampak tuan-tuan, rupanya pakat balik dah. Nampak kan? Anda nak tahu kan? Tu apa Allah melihat semua. Dalam gelap Allah melihat, tanpa cahaya Allah boleh melihat. Kita perlu cahaya, perlu pakai mata kan. Apa lagi? Berkata-kata, cakap kita kena ada mulut, ada lidah. Ada mulut tapi tak ada lidah, tak boleh cakap. Ada. Kadang ada mulut, ada lidah, gigi pula tak ada. Bolehlah cakap tapi tak berapa jelas. Contohlah kan. Makna kata lemahnya kita, dah apa kata hebat sangat. Lemah, memerlukan itu, memerlukan ini. Allah tak perlu apa-apa untuk buat apa saja. Nak berkata ke nak apa ke, Allah tak pakai mulut. Tu. Itulah maksud bersalahan Tuhan dengan yang baharu pada sifatnya. Baru sampai situ ni. Itu tadi yang kita sebut 77 tu. Iaitu sesungguhnya sifat Allah Ta'ala itu tiada bersamaan dengan sifat yang baharu. Dia jelaskan balik macam saya sebut tadi. Tak sama. Kerana sifat Tuhan itu qadim. Yang ni dia tahkikkan lagi. Kerana sifat Tuhan itu qadim. Apa maksud qadim? Qadim ni asal kataannya kidam. Maksudnya tak ada permulaan. Sebab sifat Allah itu tak ada permulaan. Maksud tak ada permulaan, tidak dimulai dengan tiada, lepas tu baru ada. Tak ada. Sifat makhluk mula-mula tak ada, lepas tu baru ada. Semua kita senaraikan balik tadi. Mendengar, kita ambil contoh mudah-mudah je lah. Mendengar, melihat, berkata-kata ni.
Mendengar kita asal tak dengar, lepas tu baru dengar. Melihat pun gitu, dulu tak nampak, lepas tu baru nampak. Cakap pun mana boleh cakap lagi, lepas tu baru boleh cakap. Kan tengok masa baby. Baby mana boleh melihat lagi, walau mata ada terbeliak biji mata, tapi tak nampak lagi. Mana nampak walaupun ada mata. Betul tak? Kalau boleh nampak keluar daripada perut mak tu, baca surat khabar. Nampak? Kan? Baca surat khabar. Ada mak, pilihan raya akan datang. Ada. Contoh. Nampak? Bolehlah baca. Ni mana ada baca? Mata tak nampak. Tak payah kata nak tengok surat khabar, mak dia tak nampak, ayah dia tak nampak lagi. Kita agah-agah dia mana nampak lagi. Lama-lama sikit dia dah, bila kita bergerak sini dia pun ekor mata dia ikut. Mana dah boleh nampak dah masa tu. Dah berapa bulan lepas tu baru nampak. Cakap tak boleh lagi. Dia gitu dah cakap. Kan? Tapi tengok Allah buat kan, budak kecil ni cakap tak senonoh pun, tak senonoh macam ni, cakap pelik lah. Butir sebut tu tak betul, pelat. Kan? Nak acik, nasi nak acik. Dia kata nak acik tu comel. Cuba umur 48 sebut nak acik, rasa nak menampar muka. Nampak tu? Umur 48 nak acik, pelempang. Allah buat kan, budak kan, semua benda nampak elok. Tengok budak kecil, kepala botak lawa. Budak besar kepala botak tak lawa. Nak acik. Dia pakai apa pun comel. Kan? Tak pakai baju pun comel. Kita dah besar tak pakai baju, pokok ke depan borong gini keluar. Allah jelek ni tengok. Kan? Budak kecil semua benda nampak lawa. Tu Allah buat cantik je, elok. Allah buat indah belaka. Sebab dia apa? Sebab budak dia mana ada dosa lagi, dia bersih, fitrah. Semua elok pada dia. Tu hebat. Jadi sifat Allah Ta'ala itu qadim, mana ada permulaan. Sifat makhluk lawan dia, ada permulaan. Lagi azali ni maknanya daripada dulu lagi, memang bila-bila pun tak ada permulaan baginya. Dan melengkapi ta'alluqnya. Ta'alluq ni maksudnya sifatnya itu ada kerjanya. Ta'alluq tu maksud kerja, maknanya sifatnya tu menguasai sesuatu. Dan sifat Allah itu menguasai seluruh. Maka sesungguhnya sifat makhluk itu berta'alluq juga, dia kata, tapi pada setengah perkara jua. Sifat makhluk pun ada kerja juga, sifat makhluk pun menguasai juga, tapi menguasainya pada sesetengah perkara. Dia buat contoh macam mana nak fahamnya. Seperti dia kata, Tuhan berta'alluq ia pada segala yang maujudat. Ta'alluqnya Allah, sifat Allah Ta'ala itu pada maujudat. Maujudat ni maknanya apa saja yang wujud, apa saja yang ada. Dan sama yang baharu berta'alluq ia kepada setengah jua. Contohnya dia kata samaknya Allah, mendengarnya Allah pada segala yang wujud. Masuk wujud tak kira lah alam gaib ke, alam nyata ke, asal dia wujud Allah dengar semua. Iblis ke, jin ke yang kita tak nampak dengan mata kepala, tapi dia ada, maujudat, Allah dengar belaka. Adapun samaknya baharu, yakni makhluk, yakni kita, berta'alluq ia kepada setengah jua. Maknanya mendengarnya kita ni boleh tak dengar, tapi pada setengah keadaan saja. Mana? Dengar yang nyata je, yang gaib tak dengar. Allah hijabkan. Kalau Allah buka lah hijab alam gaib, tak boleh tidur kita malam. Nak tidur apa? Dengar orang jerit dalam kubur, meronta-ronta, wah tolong, pak, macam mana nak tidur? Nampak? Tak boleh nak tidur. Sekejap ni menjerit lah. Suara pula semua menakut-nakutkan. Kan? Tak boleh tidur tak? Mujur Allah hijabkan. Hijab tak dengar. Sama kat mata. Kalau Allah buka hijab mata ni, nampak ni naik atas siling ni, juon, hantu Pontianak, apa semua ada. Benda keliling ni, setan apa semua ada. Nampak boleh lari ni. Kan? Tengah kuliah nampak dia hambat atas kepala kawan tu. Kawan tu jadi lemah gini. Contoh. Nampak? Kan? Gitu. Nampak? Tapi dah Allah hijab tak nampak. Dah mujur. Kalau tak macam ni nak hidup, kan? Nak buka mata takut tengok ada depan mata. Duduk depan ni. Jadi buka-buka dia. Gitu. Tak nanya. Sekarang tak nampak lah. Nampak buka mata sana. Padahal ada depan ni, depan sini-sini macam-macam ada. Nak bawa kereta tak boleh. Dia duduk depan.
depan kereta. Kan? Aduh, kan? Tu. Jadi ini semua syukur. Allah buat tu dah terbaik untuk kita. Ni gatai nak pergi buka hijab mata. Macam mana nak buka hijab mata ni? Dia kata kena cabut ni bulu kening ni. Lepas tu baca surah jin. Tak ada kerja kan tu. Orang suruh baca surah jin tu untuk mengamalkan ayat Quran, bukan nak pergi tengok jin. Tak ada kerja. Jin pun tak nak tengok dia, dia nak tengok jin buat apa? Kan? Belum buka hijab. Dah buka baru tahu menyesal. Tengok berlambak sana, jalan sini, ni tak ada kaki, ni mata satu, ni kepala tak ada ni. Lepas tu tanya, macam mana nak tutup balik pada mukamu? Lepas tu syukurlah apa Allah dah bagi kat kita. Manusia suka benda yang pelik-pelik. Tak payah. Allah buat tu dah terbaik dah untuk kita. Sebab Allah tahulah Allah yang buat kita. Kepada setengah juga. Iaitu pada suara sahaja. Demikianlah pada sifat-sifat yang lain. Begitu juga sifat-sifat yang lain pun macam tu jugalah. Maknanya lemahnya sifat makhluk, tetapi hebatnya sifat Tuhan. Jadi serupa dengan sifat Tuhan, tak sama dengan sifat Tuhan. Bila tak sama dengan sifat Tuhan, janganlah kamu anggap Tuhan macam kamu. Macam tu lah. Itu cerita dia. Itu tujuan last sekali simpulan kita mengaji ni. Nak faham, jangan kamu faham Tuhan macam kamu. Ni dia buat Tuhan macam kawan-kawan dia. Ada. Itu buat main-main dalam bab agama. Itu kita berhenti situ lah. Nanti kita akan sambung kat mana tadi tu. Bersalahan Tuhan dengan yang baru pada perbuatan pula. Jadi zat dah selesai, sifat dah selesai, kemudian perbuatan. Boleh lagi sikit? Dia nak balik awal. Sikit lagi nak? Tak mana berhenti yang ni? Ini kitab kita sama, Rumi. Surat 6. Kat mana? Afaman syaraha tu, ayat tu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afaman syarahallahu sadrahu lil islami. Betul? Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih. Sadaqallahul azim. Ada lagi panjang ayat dia. Dia ambil sampai sini je. Maksud dia tu persoalan adakah? Fa maka man siapa? Maka tiadakah orang yang syaraha dibukakan Allah sadrahu sadra dada hu-nya. Maka tiadakah orang yang dibukakan Allah akan dadanya lil Islam, bagi Islam itu, fahuwa maka iaitulah ala atas nur min daripada Rabbih Tuhannya. Maksud ayat ni kan, tak adalah orang yang Allah bukakan dadanya untuk terima Islam, melainkan dengan terima Islam itulah maksudnya Allah dah letak cahaya Allah ke dalam hati dia. Bukan maksudnya mengaku agama Islam saja. Ada orang dia mengaku agama Islam tapi tak menerima Islam. Ada kan? Mengaku Islam tapi hudud dia tentang benda yang dia tak suka dalam agama, betul tak? Buat-buat main. Sebab hari ni orang tak kenal agama, macam saya sebut tadi tu. Tapi orang yang boleh terima Islam, terima ni maknanya terima semuanya, apa saja, sama ada kita minat tak minat. Nak pakai tudung panas lah, tapi panas-panas pun sebab Islam suruh aku pakai. Nak buat, bukan kisah minat tak minat, tapi ini Islam aku kena taat. Bila dia dah buka dada dia, menerima Islam dalam hati dia, itu tanda Allah telah masukkan cahaya Allah dalam hati dia. Apa maksud cahaya Allah? Kan? Maknanya dia dah mula nampak hidayah, petunjuk. Cahaya ni maksudnya petunjuk. Cahaya ni hidayah. Barulah dia senang menerima kebaikan-kebaikan. Orang nasihat boleh terima kan, orang tegur boleh terima. Tapi bila cahaya tak ada, tak ada petunjuk. Orang kata dia marah, kutuk balik, hina balik, ni macam-macam. Sebab apa? Sebab dalam dada tidak menerima Islam, tidak menerima cahaya Allah. Tu. Dan telah mengisyaratkan kepada sahibus syar'i sallallahu alaihi wasallam, sabdanya dan hadis Nabi pula kata, innan nura idza dakhalal qalba infasakha wan syaraha.
Inna bahawasanya, makna sesungguhnya, an-nura cahaya itu, yakni cahaya Allah, idza apabila dakhala ia masuk al-qalba ke dalam hati, infasakha ia jadi luas, wansyaraha dan terbuka. Kata Nabi, bila cahaya Allah tu dah mula masuk dalam hati, infasaha wansyaraha, maksudnya dah dada ni akan jadi luas dan terbuka. Bukan maksud dada luas tu dada dia tiba-tiba jadi kembangnya tu, kan? Tapi maksud luas ni maknanya dia tak sempit. Hidup tu tak rasa sempit walaupun dia duduk di rumah yang sempit. Ada tok-tok wali rumah kan macam mana, cik je rumah, tapi relax steady, tak ada apa-apa masalah. Kita rumah besar, masalah berlambak-lambak. Contoh kan. Tapi ni tak, bila cahaya Allah dah mula masuk, tak ada benda pun yang menjadi beban dalam benak kepala dia, yang melainkan beban dalam kepala dia, dia takut Allah tak terima dia, tu saja. Dia fikir bab akhirat je. Bab dunia sikit pun tak runsing, sikit pun tak pening. Dia tak ada risau pun. Tengok tok-tok guru dulu-dulu, kan ada duit sangat. Saya dengar kuliah video lah, orang hantar kat WhatsApp, ustaz budak kecil Kelantan. Dia dalam kuliah dia cerita tentang perihal Tok Guru Ni Aziz. Dia kata bila Tok Guru Ni Aziz meninggal dunia, orang cek akaun bank dia ada 500 je. 500 ringgit je. Padahal dia bekas Menteri Besar Kelantan. Tak cukup besar lagi, nama pun Menteri Besar, bukan Menteri kecil, Menteri Besar. Nampak? Menteri Besar dalam akaun 500. Kita punya akaun banyak lagi. Nak cerita apa? Padahal takkan dia tak dapat gaji. Gaji Menteri Besar takkan kecil. Nama pun Menteri Besar, gaji pun besar lah. Dah buat apa duit tu? Dia bagi lah. Tolong orang sana, tolong bagi orang sini. Dia ambil bahagian dia nak boleh makan sedikit saja. Sebab apa? Sebab dunia tak lekat di hati dia. Dunia cuma duduk di tangan dia. Kita jadi macam tu lah. Tak apa berlambak mana pun gaji kita, duit kita banyak mana pun kekayaan kita, asal halal tak ada masalah. Tapi ingat, jangan letak di hati, cuma letak di tangan. Apa maksud letak di tangan? Boleh pegang, boleh lepas. Maknanya saat disuruh lepas, lepas. Saat disuruh pegang, pegang. Gitu je. Tapi kalau dekat hati nak lepas, jangan duduk dekat hati, kan? Kadang-kadang bukan harta apa, pangkat apa. Jadi Tok Imam lama dah, kat umur 98 dah Tok Imam. Baca pun tak apa jelas dah. Kita kata tukar lah. Ni tukar. Dia tak nak tukar, dia nak dia juga. Bapa sayang sangat ke jawatan. Sebab apa? Jawatan imam duduk dalam hati, bukan di tangan. Bagilah orang lain pula. Ada lagi orang muda apa semua, bagilah. Tak nak ke dia juga, kenapa? Macam mana? Nak sayang ke sangat allowance, berapa banyak sangat allowance jabatan agama bagi. Kan? Apa kira ke situ? Ni sampai macam tu. Kan? Kadang-kadang ada orang sakit lah, orang tua-tua sakit kat hospital. Kan? Cucu bawa buah apple. Tu tak dimakan buah apple, gigi tak kuat dah. Ambil balik lah, dia kata. Ambil balik. Tak nak dia buah apple. Lepas tu cucu lain pula datang, bawa biskut. Tak nak makan biskut. Ambil balik lah, ambil balik. Tiba cucu 3. Ni ada duit sikit, RM85. Letak bawah bantal. Yang tu dia terima. Ada kacau. Ada mak. Dia ingat tu. Dia ingat nak balik dia. Ambil lah bawah bantal tu. Ada kat RM458.65. Sebijik-sebijik dia ingat. Sampai sen pun dia ingat. Ada. Nampak? Ada yang macam tu. Tapi tak apalah. Nak ceritanya, kita kena didik hati kita. Bila dah masuk cahaya Allah, dunia ni bukan tak ada terus pada kita. Ada depan kita. Jangan buat tak erti pula. Ada depan kita. Tapi ala kadar sudah. Biasa-biasa je. Buat kata guru kami, dia buat contoh begini. Kita bawa kereta, kan? Cermin depan dengan cermin sisi. Pandang ke depan tu akhirat, sebab akhirat depan kita. Betul tak? Akhirat bukan belakang, akhirat depan kita. Kita nak menanti ni ke arah akhirat, maka akhirat tu depan. Dan dunia belakang. Dunia yang kita tinggalkan itulah namanya dunia. Kisah-kisah silam kita dan sebagainya. Jadi macam bawa kereta gak, kita pandang depan ke pandang belakang? Pandang belakang. Nampak? Nampak?
Matilah pandang belakang, tengok depan trailer. Tapi adakah tak pandang langsung belakang? Tak boleh juga. Sagi nak kona, nak apa, mana tahu ada motor lintas kat tepi. Sebab tu orang buat cermin sisi. Supaya tengok belakang. Tapi bukan suruh tengok aja. Maknanya tengok sekali sekala. Dah banyak tengok depan. Gitulah dalam hidup kita. Nak ajarnya tengok akhirat paling utama. Dah dunia tak pandang langsung ke? Pandang juga, tapi pandang keling-keling gitu je, kata guru kami. Pandang-pandang sekali-sekala gitu. Buat apalah, buat bisnes ke apa ke bisnes, tapi jangan sampai buat kuih raya sampai tak datang kuliah. Contoh. Nampak? Bisnes lah, tapi jangan sampai menggugat kerja-kerja agama kita. Jangan sampai tarawih tinggal. Pandaikan susunkan jadual tu. Maknanya bahagian dunia sikit-sikit sudah. Kami ada jual sos kicap dulu. Lepas tu ada satu orang telefon, Tok Guru, saya nak ambil banyak sos kicap Tok Guru ni, kami nak eksport kat luar negara. Tok Guru tanya nak ambil berapa banyak. Kami nak ambil 3 kontainer. Tu gelak Tok Guru. Tok Guru kata, sampai kontainer, anda pening kontainer. Tamuh lah, kalau nak ni saya bagi kilang dia, cakap dengan orang kilang di sini. Saya sampai kontainer ni tak mau lah. Nak jual sikit-sikit macam ni tak apalah. Ada. Itu sifat dia. Padahal kalau dengar 3 kontainer, juta ni. Nampak? Tapi dia bukan pandang duit ringgit. Dia nak pandang bagai, sebab hidup kita, adakah kalau kita ada 3 juta, nak pakai ke sampai 3 juta sampai ke mati? Kita contoh, kita beli kereta sampai 4 biji, boleh naik 4-4 je. Lehlah kali naik van jenazah tak? Betul tak? Bukanlah kesalah. Tapi kalau kita pulun yang itu, apa kita dapat sebenarnya? Kita memenatkan diri kita je kat dunia ni. Lebih baik kita penatkan diri kita dengan buat ibadat. Banyak-banyakkan semayang, banyak-banyakkan ibadat apa-apalah. Banyakkan sedekah, derma. Lagilah menjamin masa depan kita nanti di hari akhirat. Gitu. Itu sebab apa? Sebab orang yang bila dah masuk cahaya dalam hati dia, jadi lapang, tak rasa sempit. Memang tak sempit. Tok Guru dia jaga bahagian pondok, saya jaga bahagian tahfiz. Kewangan tahfiz saya pegang. Tapi kami pegang gitu je lah, pegang sendiri gitu je. Lepas tu duit kat tangan saya masa tu dah kering, duit sekolah dah habis. Saya pun pening sebab saya bukan Tok Guru, Tok Garu. Jadi pening lah kita. Bila pening, jumpa Tok Guru. Tengok Tok Guru nak keluar pergi kuliah, naik highlight dia. Kita ketuk tingkap, tuk. Assalamualaikum Tok Guru. Waalaikumsalam. Dia pun turun tingkap. Kenapa lagi? Dia panggil K lah. Tak Tok Guru ni duit sekolah dah habis ni. Takutkan papahan nak pakai duit ke, macam mana? Lepas tu Tok Guru senyum. Dia tak kerut muka, tak ada pening. Allah, mana pula tak ada. Dia senyum, dia tepuk bahu saya. Ya, ada tak apa. Satgi ada ni. Satgi ada naik tingkap, lepas tu jalan. Satgi ada celah mana? Kita kata ingatkan dia nak ulur ke 300-400 ke apa dah. Senanglah kat hati kita. Ni tak dia pergi je. Kita ingatkan bagi tahu tu hilanglah pening, bertambah pening. Balik tu mikir macam mana. Baru nak masuk bilik, tiba ada satu kereta masuk kawasan sekolah. Tengok dia naik Velfire putih. Naik kereta orang kaya kan. Masuk, siapa pula datang ni? Kita kata. Gila sambut. Rupanya Datuk. Dia kata saya ni, Datuk kan cakap kan dia macam protokol. Saya. Dengar kuliah Tok Guru di Kuala Lumpur. Jadi itu saya nak ke Penang, saya singgah. Jadi saya tengoklah sekolah dia. Dia pun pernah ajak. Dia ada. Tok Guru tak ada, saya pun jawab. Itu saya tambah. Dia kata saya peli dia pula. Dia kata tak adalah, Tok Guru bawa keluar tadi. Tak apalah, ingat dapat jumpa dia. Tak apalah, ni dia pun keluar sampul tebal dia bagi. Ni buat duit sekolah lah. Dia pun pergi. Kita kata apa pula ni? Buka 10K dia bagi. Masa tu saya pegang di tangan. Terkejut. Baru tadi ingat tadi Tok Guru tepuk. Mujur Tok Guru tepuk sekali. Kalau 2 kali 20K. Nak ceritanya tu. Mereka yang dah masuk cahaya ni dia tenang. Duit tak ada tenang, apa tak ada tenang. Yang dia tak tenang kalau Allah tak ada dalam hati dia, tu baru dia tak tenang.
Tapi lain relax. Sebab apa? Sebab dia tahu dunia kan milik Allah. Takkan Allah nak bagi kita susah. Allah nak test je. Tadi Allah test je, uji je. Nak tengok macam mana kita boleh sabar tak boleh sabar. Tu je. Boleh. Banyak-banyak sikit. Tabung. Jadi kita berhenti kat sini, kita akan sambung. Maka sembah orang, ya Rasulullah, adakah bagi yang demikian itu alamatnya yang diketahui dengan dia? Nanti kita sambung yang ni lah. Hadis tu dia tak habis lagi. Nabi cerita pasal cahaya tadi, kemudian ada sahabat tanya. Nanti kita sambung cerita tu. Baru suspense sikit. Jadi itulah, sedikit sebanyak nak cerita dalam kita ilmu pun tak banyak, tapi itulah yang dapat sedikit sebanyak kita kongsi-kongsikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun sikit pun jadilah. Moga-moga kita semua dapatlah menjadi hamba Allah yang baik di sisi Allah, sehingga Allah matikan kita dalam keadaan yang baik dan Allah tempatkan kita di tempat yang terbaik. Moga-moga kita semua yang hadir malam ni, kita akan bertemu sesama kita nanti di dalam syurga Allah, insya-Allah. Amin. Jadi cukup sekadar tu. Jangan amin je tu, telur masin kat luar kan. Jadi insya-Allah membeli sambil niat menderma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.